Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita pada kelas sains tingkatan 2. Okey, hari ini cikgu nak bincangkanlah apa yang telah kita pelajari di dalam bab 1 iaitu biodiversity. Okey, yang pertama di bawah subtopik kepelbagaian organisma, okey, menghuraikan dan berkomunikasi tentang biodiversity. Jadi cikgu harap semua dapat jelaskanlah, dapat huraikan semuanya maksud biodiversity. Okey, yang kedua, jadi kalau dapat yang pertama. Okey, yang kedua, mewajarkan keperluan pengurusan biodiversity yang berkesan. Okey, kenapa kita perlu uruskan kepelbagaian ini dengan baik. Okey, itu pun kita dah bincangkan pada sesi yang lepas. Okey, yang kedua, subtopik yang kedua 1.2, pengelasan organisma. Disebabkan organisma ni banyak, okay, tumbuhan dan haiwan. Okay, jadi setiap organisma tu ada ciri-cirinya yang tersendiri. Okay, jadi daripada ciri-ciri tersebut, kita boleh bezakanlah. Dan perbezaan tu kita boleh bina kekunci dikotomi. Okay, jadi siapa-siapa yang tak ingat apa tu kekunci dikotomi boleh rujuk pada video yang lepas. Okey. Dan yang kedua, mencirikan kumpulan taksonomi utama. Okey. Selain itu, kita dah mempelajari ciri-ciri utama setiap organisma berkenaan tumbuhan dan haiwan. Okey. Jadi pelajar atau murid perlu pastikan yang kesemua topik-topik subtopik yang kita telah pelajari dapat dikuasai sepenuhnya. Okey, hari ni kita nak lihat sedikit latihan. Okey, muka surat 17 buku teks. Okey, kita bincangkan sahaja bersama-sama. Kita lihat. Okey, selesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, ada sedikit soalan lah. Kita buat sama-sama. Okey, untuk yang melintang, A, kepelbagaian organisma hidup sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma dikenali sebagai, jawapan, biodiversity. Okey, tulislah kat situ biodiversity. Besar sangat. B-I-O diversity. Okey. Okey, melintang B, ikan bernafas melalui insang. Okey, I-N-S-A-N-G, insang. Okey, C, apa ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Maksudnya, kalau suhu tu naik, suhu badan pun naik. Okey, kalau suhu persekitaran tu menurun, suhu badan haiwan tu akan ikut menurun. Jadi itu adalah ciri untuk organisma jenis Poikilotherma. C, melintang. Okey, J-nya P O I K I L O T E R M A. Poikilotherma. Okey, yang melintang dah settle. Okey, kita pergi yang menegak pula. Apa ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang? D ke bawah. Mula dengan V. Vertebrata. V E R T E B R A T A. Vertebrata. Okey. I bawah. Apa ialah contoh haiwan reptilia? Mula dengan I. I-G. Apa
Iguana. Okey, inilah contoh reptilia. Okey, iguana tu apa? Okey, check kat internet nanti macam mana bentuk dia semua. Tapi ialah haiwan reptilia. Okey, F ke bawah. Kekunci apa digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik? Kekunci ada I, ada T, ada O. Kekunci dikotomi. D-I-K-O-T-O-M-I. Dikotomi. Okey, jadi dah siap. Jadi soalan 1 selesai. Okey, soalan yang kedua. Tandakan tik pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. A. Biodiversity ialah kepelbagaian organisma hidup dan bukan hidup. Betul ke tidak? Organisma hidup dan bukan hidup. Salah Ianya merujuk kepada organisma hidup sahaja, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Benda bukan hidup tu kumpulan lain. Okey, B. Biodiversity sangat penting untuk kesinambungan hidup manusia. Betul atau salah? Betul. Kita, manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi, kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, kepelbagaian haiwan memberi kemudahan kepada manusia. C. Selain bagi tujuan pengelasan benda hidup, kekunci dikotomi juga boleh digunakan untuk mengelaskan benda bukan hidup. Okey, jawapannya ya. Okey, sebab kita akan lihat perbezaan dan persamaan benda tersebut. Okey, jadi kekunci dikotomi sekadar membantu untuk mengelaskan haiwan, organisma sama ada hidup atau bukan hidup. Okey, jadi 2 selesai. Okey, kita lihat nombor 3. Liana dan beberapa orang rakannya telah menangkap 5 jenis haiwan berikut semasa membuat aktiviti persempelan di sebuah hutan. Okey, kita ada haiwan P, haiwan Q, R, S dan T. Okey. Soalannya, A. Lengkapkan kekunci dikotomi yang berikut berdasarkan ciri-ciri fizikal haiwan yang ditangkap oleh mereka. Okey, ini pun contoh kekunci dikotomi. Okey. Kita pecahkan kepada kumpulan-kumpulan. Kita lihat paling atas sekali ni 5 haiwan. Okey. Yang kita nak pecahkan P, Q, R, S dan T. Okey. Daripada kesemua haiwan tu, kita nak lihat perbezaan yang pertama. Kat sini dia dah bagi 3 pasang kaki. Lepas tu perbezaan yang kedua, kalau lihat kat situ haiwan-haiwan tu lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Jadi kita buat 2 kumpulan besar. Satu mempunyai 3 pasang kaki. Yang kedua mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Lebih 3 pasang kaki. Okey, itu kumpulan yang kedua. Okey. Kita lihat yang pertama, 3 pasang kaki dulu. Okey, 3 pasang kaki. Ciri yang pertama, dia pecahkan lagi bersayap. Lagi satu, mesti tidak bersayap. Okey. Okey. Sebelah sana lebih 3. Okey, bersayap, tidak bersayap. Okey. Haiwan tidak bersayap. Contoh kat situ letak P, semut. Okey, semut adalah haiwan yang tidak bersayap atau P. Okey.
Untuk yang bersayap ni dia boleh pecahkan lagi kepada dua kumpulan besar. Okey, satu dia tulis kat situ bersayap nipis dan rapuh. Jadi lawan dia apa? Tidak bersayap kumpulan satu ni. Jadi lagi satu bersayap nipis lawannya bersayap tebal. Lepas tu rapuh lawan dia apa dia? Keras. Okey. Jadi kat sini bersayap tebal dan keras. Okey. Okey, bersayap tebal dan keras contohnya kumbang kura-kura, bersayap nipis dan rapuh contohnya pepatung. Kat ini gambar ni pepatung ataupun Q. Okey, selesai satu. Okey, yang sebelah sana lebih 3 pasang kaki, badan bersegmen 2 ataupun lawan dia lagi satu, kita boleh pecahkan kepada ciri yang lagi satu, badan bersegmen banyak. Ini dua saja, ini badan bersegmen banyak. Okey, contohnya lipan untuk yang banyak segmen, manakala segmen 2 laba-laba. Jadi selesai untuk soalan yang ini. Okey. B, apakah persamaan antara haiwan P, Q, R, S dan T? Okey, apa yang semua haiwan ni sama? Jawapannya kesemuanya adalah haiwan yang mempunyai apa? Kaki. Okey. Mempunyai kaki. Jadi semua haiwan P, Q, R, S dan T tu semuanya ada kaki. Cuma bezanya ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang, ada yang lebih daripada 4 pasang. Okey. Kita lihat yang ke seterusnya C, apakah perbezaan antara P, S dan T? Okey, kalau soalan perbezaan, kita nyatakanlah setiap-tiap ciri yang diminta. Jadi kat sini kita lihat P. Apa ciri P? P mempunyai 3 pasang kaki. Betul ke? Mempunyai 3 pasang kaki. Kita lihat P P 3 pasang kaki. Okey. Lepas tu S ada apa? 4 pasang kaki. Okey, ringkas sikit. Mempunyai 4 pasang kaki. Lepas tu T mempunyai, lihat T, lebih daripada 4 pasang kaki. Lebih 4 pasang kaki. Okey, settle. Okey, nombor 4. Cadangkan 2 ciri yang boleh digunakan untuk mengalaskan tumbuhan. Okey, kalau ingat balik, ada beberapa ciri yang kita boleh bezakan antara tumbuh-tumbuhan ni. Yang pertama kita boleh lihat dari segi apa? Akar dia. Okey. Sama ada akar serabut atau akar tunjang. Okey, yang lain kita boleh bezakan dari segi jenis daun. Ada tumbuhan yang daun selari, ada yang jejala. 3, kita boleh bezakan dari segi jenis batang, sama ada batang berkayu ataupun tidak berkayu. Dan akhir sekali kita boleh lihat dari segi biji benih dia lah. Biji benih ni sama ada monocotyledon ataupun dicotyledon. Okey, jadi dia minta 2, saya dah bagi 4. Okey, boleh pilih 2 lah. Okey.
Okey, B berikan 3 persamaan antara tumbuhan A dan tumbuhan B. Lihat. A dengan B, kita nak lihat apa ciri persamaan dia. Okey, kita lihat. Okey. Satu, kita tengok dari segi akar dia. Akarnya jenis serabut. Okey. Daunnya jenis selari. Okey, batangnya jenis lembut, tidak berkayu. Okey, itu jawapan dia lah. Okey, nombor 5. Sigmund memerhati persamaan antara ketiga-tiga jenis haiwan di gambar foto 1. Sigmund berpendapat bahawa ketiga-tiga jenis haiwan tersebut berada dalam kumpulan haiwan yang sama. Apakah pendapat Sigmund betul? Berikan alasan anda. Kalau jengking, obor-obor, ketam. Okey, ada persamaan tak ketiga-tiga ni? Okey, ada jawapannya betul. Sigmund betul. Okey, dia punya kenyataan tu betul. Kenapa? Sebab ketiga-tiga haiwan ni adalah jenis invertebrata. Invertebrata, iaitu haiwan tidak bertulang belakang. Okey, nombor 6. Senaraikan perbezaan antara haiwan-haiwan di gambar foto 2. Bina satu kekunci dikotomi untuk mengenal pasti haiwan-haiwan tersebut. Okey, jadi perbezaan pertama kita boleh lihat dari segi segmen badan. Okey, macam mana? Sama ada badannya bersegmen ataupun tidak. Okey. Yang kedua, perbezaan kita boleh lihat bilangan kaki. Okey, bilangan kaki, kalau boleh lihat ada yang ada kaki ataupun bilangan kaki kaki lah. Okey, sama ada kaki ada kaki ataupun tidak ada kaki. Okey, kekunci dikotomi nanti murid-murid boleh bina. Okey, kemudian post di grup Telegram untuk saya tengok jawapan dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.